Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah malam ni kita akan pelajari bab al-istithna. Tapi sebelum tu saya nak ajak perempuan untuk buat ulang kaji seperti biasa. Sebab apabila kita mempelajari ilmu nahu, kita mesti nampak keseluruhan apa yang kita belajar tu. Saya buat ulang kaji sikit dalam masa 15 minit, 10 minit. Apa yang kita belajar dalam matan Jurumiyah ni, mula-mula kita belajar tentang Al-Kalam. Kenapa kita belajar tentang kalam? Al-Kalam ni maksudnya ayat. Kenapa kita belajar tentang ayat? Sekarang Al-Jurumiyah ni nak bagi tahu kat kita, ataupun mana-mana ulama nahu yang membahaskan ilmu nahu, dia orang akan mula dengan Al-Kalam. Mereka nak bagi tahu kat kita bahawa topik pembincangan ilmu nahu ini adalah Al-Kalam. Ilmu nahu akan membahaskan tentang Al-Kalam, tentang ayat. Jadi apabila mana-mana buku nahu ditulis, tajuk pertamanya adalah Al-Kalam ataupun Al-Jumlah. Mana kata dia nak bagi tahu kat kita, Al-Kalam ataupun Al-Jumlah, inilah topik dah. Inilah topik ilmu nahu. Inilah topik ilmu nahu. Inilah yang akan dibahaskan oleh ilmu nahu. Kemudian, mereka akan turun selepas daripada Al-Kalam, mereka akan bahaskan apakah yang membentuk Al-Kalam. Al-Kalam itu ataupun ayat itu, apakah unsur-unsur yang akan membentuk dia. Unsur-unsur yang akan membentuk Al-Kalam ada tiga. Ada tiga benda saja yang akan membentuk Al-Kalam. Iaitu ismun, fi'lun, harf. Tiga unsur ini akan membentuk Al-Kalam. Tanpa tiga unsur ini, maka Al-Kalam tidak akan jadi. Contohnya, kalau dia bawa Ali dan Ahmad dan Fatimah, mereka ni duduk di satu tempat. Dengan tergabungnya tiga-tiga orang ni di satu tempat, dia tidak akan melahirkan Al-Kalam. Dia hanya melahirkan satu kumpulan manusia yang berkumpul, itu saja. Apabila isim, fi'il, huruf digabungkan di antara satu sama lain, maka ia akan menghasilkan satu benda nama dia Al-Kalam. Oleh itu perbahasan pertama ilmu nahu adalah Al-Kalam. Kemudian perbahasan keduanya adalah unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang akan membentuk Al-Kalam itu. Kemudian dia bahaslah tentang isim. Kemudian dia bahas tentang fi'il. Kemudian dia bahas tentang huruf. Dia nak bagi kita tahu apakah isim, apakah fi'il, apakah huruf. Jadi di sini dia dipanggil sebagai unsur-unsur yang membentuk Al-Kalam, ataupun dia dipanggil juga sebagai taqsimul kalimah, pembahagian Al-Kalimah. Pembahagian kalimah dia akan dapat hasilnya adalah isim, fi'il dan harf. Ataupun dia kata, sama ada dia akan, cara mereka mengungkapkan perkara ini seperti ini. Sama ada dia kata, unsur-unsur yang akan membentuk Al-Kalam, ini dalam bahasa Arab dipanggil, ma yata'allafu minhu Al-Kalam, benda yang daripadanya akan terbentuknya Al-Kalam. Maksudnya, daripada isim, fi'il, huruf ini akan terbentuk Al-Kalam. Ataupun dia diungkapkan sebagai aqsamul kalimah, pembahagian kalimah. Jadi pembahagian perkataan ada tiga, isim, fi'il, harf. Unsur-unsur yang membentuk Al-Kalam pun ada tiga, isim, fi'il, harf. Jadi tuan-tuan boleh guna, cara nak ungkapkan perkara ini, tuan-tuan boleh guna yang pertama ini atau guna yang kedua ini, sama saja makna dia. Kemudian, kenapa dia membahaskan tentang isim, fi'il, huruf? Isim, fi'il, huruf ni maknanya, kalau dia isim, dia boleh jadi mubtada, dia boleh jadi fa'il, dia boleh jadi naibul fa'il. Kalau benda tu bukan isim, dia tak boleh jadi mubtada. Contoh benda tu adalah fi'il. Fi'il tak boleh jadi mubtada. Fi'il tidak boleh jadi fa'il. Fi'il tidak boleh jadi maf'ulun bihi. Fi'il tidak boleh menjadi isim kana. Macam tu. Kenapa kita perlu membahaskan huruf? Apabila kita tahu bahawa kalimah itu adalah huruf, huruf tidak ada apa-apa kedudukan Arab. Huruf tidak boleh menjadi mubtada. Huruf tidak boleh jadi fa'il. Huruf tidak boleh jadi apa saja dalam ketetapan Arab itu, huruf terkecuali. Itu pentingnya kita kenal apakah isim, apakah fi'il, apakah huruf. Isim
kalimah dalam secara umumnya, apabila dia berada di dalam ayat, ada yang berubah dan ada yang tak berubah. Jadi perubahan-perubahan ini nama dia al-i'rab. Oleh sebab itu, tajuk yang ketiga yang dipelajari dalam mata jurumiah ini adalah al-i'rab. Babul i'rab. Al-i'rab ni perubahan. Maknanya, mula-mula kita ulama nahwu membahaskan tentang al-kalam, maksudnya topik perbahasan ilmu nahwu adalah al-kalam. Al-kalam itu terdiri daripada apa? Apakah unsur-unsur yang membentuk al-kalam? Isim, fi'il, huruf. Apabila kalimah-kalimah yang berada di dalam kalam ini, kalimah-kalimah yang membentuk sesuatu al-kalam itu, dilihat ada yang berubah dan ada yang tak berubah. Yang berubah itu nama dia i'rab. I'rab itu adalah taghyir awakhir al-kalimi liikhtilaf fil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan atau taqdira. Ini perubahan. Lawan kepada perubahan ni nama dia al-bina. Bina tak berubah. Adam taghyir. Adam taghyir itu maksudnya bina, mabni, tidak berubah. Yang berubah itu nama dia al-i'rab. Ataupun disebut juga luzumul kalimah halatan wahidah. Jadi apabila kalimah itu berada di dalam ayat, ada yang berubah, ada yang tak berubah. Yang berubah itu dinamakan i'rab, perubahan itu nama dia i'rab, kalimah yang berubah itu nama dia mu'rab. Tak berubah itu nama dia al-bina, kalimah yang tak berubah itu nama dia mabni. Jadi isim, fi'il, huruf. Semua isim akan berubah kecuali ada 5 jenis isim. Apa dia 5 tu? Pertama, ad-dhamir. Yang kedua, al-isyarah. Yang ketiga, al-mausul. Yang keempat, isim istifham. Dan yang kelima, isim syarat. Ini tak berubah. Dan kalau kita nak tambah ke 6 lagi, isim fi'il. Ini tak berubah. Selain daripada itu berubah. Jadi tentu kena kenal lah. Apakah yang dimaksud dengan isim dhamir, apakah isim isyarah, apakah isim mausul, apakah isim istifham, apakah isim syarat, apakah isim fi'il. Semua ni tak akan berubah. Di mana kedudukannya dalam ayat sekalipun dia tidak akan berubah. Tidak akan berubah itu maksudnya tidak akan berubah disebabkan oleh amil. Faktor-faktor pengubah. Ada 2 jenis fi'il yang tak berubah. Ada 2. Al-madhi dengan al-amr. Ini fi'il mabni. Kemudian huruf. Semua huruf mabni. Jadi tuan-tuan kena ingat ini. Bila isim, kesemua isim itu adalah mu'arab, maksudnya boleh berubah, kecuali 5 jenis isim. Iaitu isim ni lah. Al-dhamir, al-isyarah, al-mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Dan ada lagi isim-isim mabni lain yang mabninya itu tentu akan belajar dalam pelajaran-pelajaran lanjutan nanti. Kemudian fi'il pula, fi'il yang mu'arab, fi'il mudhari', kecuali fi'il mudhari' yang di akhirnya ada nun niswa ataupun fi'il mudhari' yang berhubung dengan nun taukid. Fi'il madhi mabni, fi'il amar pun mabni. Kemudian semua huruf adalah mabni. Itu tuan-tuan kena ingat. Maknanya apa makna mabni? Maknanya di mana dia diletakkan dalam ayat sekalipun, dia dia akan berubah. Selepas membahaskan tentang al-i'rab, dia akan bahas tentang alamatul i'rab. Alamatul i'rab maksudnya kalau berubah, sebelum alamatul i'rab tu, aqsamul i'rab dulu. Aqsamul i'rab. Ataupun disebut juga sebagai anwa'ul i'rab. Ataupun disebut ahkam al-i'rab. Ataupun disebut juga sebagai alqab, gelaran-gelaran i'rab. Maknanya, bila kata berubah, apakah bentuk perubahan dia itu? Di sini ulama nahwu akan bahaskan bahawa perubahan itu berlaku dalam 4 bentuk. Pertama, ar-raf'u, an-nasbu, yang ketiga, al-khafdu, ataupun disebut juga sebagai al-jar. Dalam matan jumlah ini disebut al-khafdu. Kemudian al-jazmu. Inilah perubahan yang akan terjadi kepada kalimah yang berada di dalam ayat. Kemudian selepas dia membahaskan tentang jenis-jenis perubahan,
Dia akan bahas tentang alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Alamatul i'rab maksudnya rafa' ni ada 4 alamat dia. Ad-dhammah, al-waw, al-alif, al-nun. Nasab ada 5 alamat. Pertama al-fathah, yang kedua al-kasrah, yang ketiga al-ya, yang keempat al-alif, yang kelima hazfun nun. Al-khafad ni dia ada 3 alamat dia, 3 tanda dia. Al-kasrah, al-ya, al-fathah. Al-jazm ada 2, as-sukun dengan al-hazf. Di pangkat ni tuan-tuan kena tahu apakah kalimah-kalimah yang marfu' di mana alamat rafu' dia adalah dhammah. Ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang kedua, apakah kalimah-kalimah marfu' yang tanda rafu'nya adalah waw, jamak muzakkar salim dan juga al-asma' al-khamsah. Apakah kalimah-kalimah marfu' yang alamat rafu'nya adalah alif, ia adalah musanna. Apakah kalimah-kalimah marfu' yang alamat rafu'nya adalah nun, ia adalah al-af'al al-khamsah. Apakah yang alamat jenis i'rab yang kedua iaitu an-nasb, ataupun bahagian i'rab yang kedua iaitu an-nasb. Apakah kalimah-kalimah mansub yang alamat nasabnya adalah fathah? Ada 3, isim mufrad, jamak taksir dan juga al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apakah kalimah-kalimah mansub yang alamat nasabnya adalah al-kasrah, jamak muannas salim? Jadi apakah kalimah-kalimah mansub yang alamat nasabnya adalah al-ya, musanna dan juga jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim. Okey. Kalimah-kalimah mansub yang alamat nasabnya adalah alif adalah al-asma' al-khamsah. Kalimah mansub yang alamat nasabnya adalah hazfun nun iaitu al-af'al al-khamsah. Kemudian bahagian yang ketiga i'rab iaitu al-khafdu ataupun al-jar. Kalimah majrur yang alamat jarnya adalah al-kasrah adalah isim mufrad, jamak taksir dan juga al-fi'l mudhari' dan juga al-jam' al-muannas salim. Kalimah majrur yang alamat jarnya adalah ya adalah jam' al-muzakkar salim al-musanna dan juga al-musanna, jam' al-muzakkar salim dan juga al-musanna. Begitu juga al-asma' al-khamsah. Kalimah majrur yang alamat jarnya adalah al-fathah adalah al-ismu alladhi la yansarif. Jazam, bahagian keempat ni i'rab iaitu al-jazam. Kalimah majzum yang alamat jazamnya adalah sukun adalah fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalimah majzum yang alamat jazamnya adalah hazf. Hazf ada 2, sama ada buang nun ataupun buang huruf illah. Ia adalah kalau buang nun ia ada al-af'al khamsah, kalau buang harf illah adalah al-fi'l al-mu'tal. Jadi al-ismul mufrad, al-musanna, jam'u taksir, jam'u muzakkar salim, jam'u muannas salim, al-asma' al-khamsah, al-af'al khamsah, al-af'al mu'talla, al-ismu alladhi la yansarif. Semua ini saya panggil dia sebagai watak-watak yang terdapat di dalam i'rab, di mana dialah yang akan menentukan sama ada alamat rafa' itu dhammah, wa, alif ataupun nun. Dialah yang akan menentukan kalimah-kalimah 9 jenis kalimah ini yang akan menentukan sama ada kalau kalimah itu mansub, sama ada kalimah itu mansub bertandakan fathah, kasrah, ya, alif, hazfun nun. Kalimah-kalimah inilah merupakan watak-watak yang akan menentukan sama ada kalimah itu bila dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah, ya, ataupun fathah. Kemudian soalan seterusnya, bilakah kalimah itu akan dihukum sebagai marfu'? Bilakah kalimah itu akan dihukum sebagai mansub? Bilakah kalimah itu akan dihukum sebagai majrur? Bilakah kalimah itu akan dihukum sebagai majzum? Soalan ini dijawab dengan bab pertama, iaitu melihat kepada 2 jenis kalimah, iaitu fi'il dan juga huruf. Fi'il dan juga isim. Kita lihat kepada fi'il dulu. Fi'il, apabila kita sebut tentang fi'il dalam bab al-i'rab, dia hanya merujuk kepada fi'il mudhari' sahaja. Fi'il madhi, fi'il amar, itu dia mabni. Jadi fi'il mudhari' sahaja yang kita maksudkan apabila kita bercakap tentang i'rab fi'il. Fi'il mudhari' dia akan marfu' apabila sebelumnya tidak ada huruf nasab dan juga huruf jazam. Dia akan jadi mansub apabila sebelum dia terdapat huruf nasab. Fi'il mudhari' akan jadi majzum apabila sebelum dia terdapat huruf jazam. Selepas habis fi'il, kita pergi kepada isim. Isim yang marfu' ada berapa
kita belajar dalam bab marfu'atil asma. Al-mubtada, al-khabar, isim kana, khabar inna, at-tawabi'. Isi-isi yang mansub ada berapa? 15. Kita dah belajar dah apa dia Puan Ummu yang kita dah belajar dah. Isi-isi mansub, mudah-mudah kali kita belajar apa dia. Okey. Jadi tuan-tuan nampak tak macam mana gambaran macam Jurmiyah ni? Puan Ummu nampak tak selepas apa yang saya dah cerita ni? Nampak Ustaz. Tapi nak kena ingat. Kena ingat. Tak apa, saya akan ulang sampai ingat insya-Allah. Tuan Kamsai nampak tak? Nampak tak perjalanan macam Jurmiyah ni macam mana? Baru nampak Ustaz. Nampak. Cuma nak ingat ya. Ya. Tak apa, insya-Allah. Kita nampak tak apa. Sebab ada orang belajar matan al-Jurmiyah atau belajar mana-mana kitab nahwu, tapi dia tak nampak. Dia boleh faham tajuk yang sedang diperbahaskan tu, tapi dia tak boleh relate, dia tak boleh nak nampak daripada awal sampai sehingga dia belajar. Itu kita tak nak macam tu. Kita nak kita matan al-Jurmiyah tu orang kata apa, dia jadi darah daging kita. Maksudnya kita tahu daripada awal sampai habis. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sekarang tahu daripada awal sampai sekarang. Tuan-tuan tahu, dapat nampak daripada yang kita belajar dulu sampai sekarang. Dan dia semua tu berhubung kait. Okey, insya-Allah malam ni kita akan belajar tentang at-tamyiz, al-istisna. Al-istisna ni maknanya pengecualian. Pengecualian ni maknanya apa? Maknanya kita sebut 10, kemudian kita buang 4. Itu maksudnya pengecualian. Kalau ada 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila saya buat macam ni, bila saya buang 4 daripada 10 ini, tindakan saya membuang itu nama dia al-istisna. Yang saya buang ni nama dia mustasna. Semua tu mustasna minhu. 4 orang tu nama dia mustasna. Itu makna dia, di sudut bahasanya itu makna babul istisna. Dia kata wa huruful istisna, untuk kerja buang ni kita sebut 10, kita buang 2. Kita sebut 5, kita buang 1. Kerja buang-buang ni, kerja membuat pengecualian ini, dia dilakukan oleh beberapa partikel huruf.